Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurul Atika Maisarah binti Saberi dari kelas 3 Setia ingin menghasilkan sebuah video berkaitan pendidikan seni visual tingkatan 3. Saya telah memilih satu tajuk iaitu tajuk 6, reka bentuk hiasan dalaman. Saya akan menceritakan serba sedikit berkaitan tajuk ini. Hiasan dalaman merupakan seni dalam menghias atau menyusun bahagian dalaman sesuatu ruang dan mereka bentuk ruang tersebut untuk menjadikan keadaan lebih selesa. Kemahiran mengolah sesebuah ruang berdasarkan fungsi pengetahuan individu mengikut citarasa masing-masing untuk menjadikan keadaan lebih sesuai dan nampak harmoni. Sesebuah ruang perlu menggambarkan idea yang jelas supaya ruang kelihatan lebih selesa dan mendorong seseorang untuk lebih positif. Terdapat 5 peranan pereka bentuk hiasan dalaman. Yang pertama, merancang menghias reka bentuk ruang hiasan dalaman dengan menitik beratkan aspek fungsi serta berdasarkan elemen dan prinsip rekaan. Prinsip dan elemen rekaan akan saya jelaskan sebentar lagi. Yang kedua, memastikan ruang reka bentuk berfungsi seperti yang dikehendaki dan bersesuaian dengan kehendak pelanggan. Yang ketiga, menentukan objektif reka bentuk melalui rundingan bersama. Yang keempat, mencipta dan menghasilkan kemasan reka bentuk ruang hiasan dalaman untuk kegunaan seperti ruang rumah kediaman, ruang pejabat, ruang bangunan awam dan sebagainya. Yang kelima, menganalisis keperluan fungsi dan mengkaji susun atur reka bentuk hiasan dalaman agar lebih efektif dan menarik. Peranan penting dalam menghasilkan sesebuah reka bentuk hiasan dalaman terbahagi kepada 4 iaitu yang pertama, fungsi bilik. Kegunaan bilik mungkin sama ada berfungsi sebagai bilik tidur, bilik pejabat, bilik tamu dan sebagainya. Yang kedua, saiz bilik. Keluasan dan ketinggian sesebuah bilik perlulah diketahui bagi menentukan jenis hiasan, jenis perabot dan aturan yang akan digunakan. Yang ketiga, bentuk bilik. Bentuk bilik mungkinlah sama ada dari segi 4 sama, segi 4 tepat dan sebagainya. Lokasi bilik. Lokasi bilik ini sangat penting ya bagi mengetahui arah ataupun mengetahui pencahayaan, arah pencahayaan dan pengudaraan dalam sesebuah bilik. Untuk menjadi seorang pereka bentuk hiasan dalaman, anda perlulah mempunyai ciri-ciri ini. Yang pertama, kreativiti, imajinasi dan berbakat seni. Yang kedua, kemahiran berkomunikasi dan pendengar yang baik. Yang ketiga, citarasa warna yang baik dan teliti. Yang keempat, kebolehan untuk menghasilkan ilustrasi atau lukisan teknikal. Yang kelima, fleksibiliti dalam mereka bentuk. Maksudnya, anda mestilah pandai dalam mereka bentuk sesuatu ruang ataupun hiasan dalaman dengan menggunakan idea yang lebih menarik. Yang keenam, kemahiran menyelesaikan masalah. Sebagai seorang pereka bentuk hiasan dalaman, anda bukan sahaja pandai berimajinasi, berbakat seni ataupun pandai berkreativiti. Malah, anda mesti mengetahui cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah jika sebarang permasalahan berlaku. Prinsip dan elemen reka bentuk hiasan dalaman. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan jelaskan prinsip dan elemen reka bentuk hiasan dalaman. Prinsip reka bentuk hiasan dalaman terbahagi kepada 7, manakala elemen prinsip reka bentuk hiasan dalaman juga terbahagi kepada 7. Antara prinsip reka bentuk hiasan dalaman, yang pertama, kesatuan. Kesatuan dapat dicapai apabila semua elemen dan ruang dapat berfungsi bersama dan saling melengkapi. Yang kedua, imbangan. Imbangan dalam hiasan dalaman merupakan penyusunan keseluruhan ruang yang menjadikan ia kelihatan lebih seimbang. Imbangan terbahagi kepada 2 iaitu imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. Yang ketiga, irama.
Bagi mewujudkan irama dalam ruang hiasan dalaman, penggunaan elemen tertentu berlaku secara berulang-ulang kali. Yang keempat, penegasan. Penegasan merujuk kepada kaedah penggunaan warna dan jenis perabot yang mampu menjadi tumpuan dan fokus utama. Yang kelima, kontra. Kontra wujud pada penggunaan pelbagai elemen yang saling bertentangan seperti penggunaan warna, saiz perabot dan tanaman hiasan. Yang keenam, skala dan kadar banding. Kedua-dua prinsip ini mempunyai kaitan dengan saiz objek hiasan dan barangan yang digunakan. Dan yang ketujuh ialah perincian. Perincian yang dimaksudkan ialah objek hiasan sebagai penambah seri. Sebagai contoh, penggunaan pasu bunga, bantal, langsir, hiasan dinding, bingkai gambar dan sebagainya. Elemen reka bentuk hiasan dalaman. Yang pertama, ruang. Ruang yang diisi dengan perabot dan dekorasi merupakan ruang positif dan ruang negatif merupakan ruang kosong. Ruang terbahagi kepada dua jenis iaitu ruang dua dimensi yang meliputi lantai termasuk panjang dan lebar dan ruang tiga dimensi yang membentuk ruang hidup termasuk panjang, lebar dan ketinggian. Yang kedua, cahaya. Cahaya juga terbahagi kepada dua jenis iaitu cahaya semula jadi dan cahaya buatan manusia. Tanpa elemen cahaya, elemen-elemen lain seperti tekstur, warna dan corak tidak akan mempunyai kesan sama sekali. Yang ketiga, garisan. Garisan dapat mewujudkan rasa harmoni, perpaduan dalam ruang hidup dan kontras. Garisan juga dikategorikan kepada tiga jenis iaitu garisan mendatar, garisan menegak dan garisan dinamik. Yang keempat ialah bentuk. Bentuk ialah garis besar mana-mana objek tiga dimensi yang terdapat di dalam ruang. Bentuk boleh ditekankan dengan pelbagai elemen-elemen lain seperti corak, warna dan tekstur. Bentuk yang jelas mampu mewujudkan keseimbangan dan keharmonian. Bentuk terbahagi kepada dua iaitu bentuk geometri melalui buatan manusia dan bentuk organik daripada alam. Yang kelima, jalinan. Jalinan ialah suatu permukaan yang kelihatan dan boleh dirasai. Jalinan terbahagi kepada dua iaitu jalinan tampak dan jalinan rasa. Yang keenam ialah warna. Warna dapat mewujudkan hubungan estetik antara objek dengan penetapan mood. Warna mesti dipilih berdasarkan psikologi dan pandangan penghuni. Setiap warna mempunyai ciri yang berbeza, iaitu nilai dan pandangan. Dan yang ketujuh, corak. Corak mampu meningkatkan minat terhadap reka bentuk hiasan dalaman dan ia juga berinteraksi dengan elemen warna. Corak boleh menjadi sebarang bentuk yang kebanyakannya terdiri daripada reka bentuk yang berulang dan menjadikan ianya lebih menarik. Mari kita imbas kembali tajuk 6, seni reka bentuk hiasan dalaman. Seperti yang saya katakan tadi, terdapat 5 peranan pereka bentuk hiasan dalaman. Yang pertama, merancang rekaan. Yang kedua, memastikan ruang berfungsi. Yang ketiga, menentukan objektif. Yang keempat, menghasilkan kemasan. Dan yang kelima, menganalisis. Prinsip reka bentuk hiasan dalaman juga terbahagi kepada 7, iaitu yang pertama, kesatuan, imbangan, irama dan pergerakan, penegasan, perincian, skala dan kadar banding serta kontra. Elemen juga terbahagi kepada 7, iaitu ruang, garisan, bentuk, jalinan, corak, warna dan cahaya. Sekian sahaja video pembentangan daripada saya. Saya berharap ilmu yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dan mudahkan anda untuk memahami lagi tajuk 6 ini. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.